wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, keikhlasan dan kejujuran, keredaan Tuhannya. Orang mukmin merindukan anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleha, keluarga bahagia. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Para pencinta kebenaran, rindukan suasana masyarakat yang terjalin aman dan sejahtera. Rindukan tertegaknya kalimah Allah. Rindu persembahan pembukaan daripada Darwish membuka tirai siaran wanita hari ini Jumaat 13 Mac 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Mungkin ketika ini ada yang sedang berada di dapur ataupun yang sedang menonton kami ketika ini di kedai-kedai makan atau di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana terus menjadikan wanita hari ini sebagai siaran di tengah hari anda. Dan insya-Allah di hari Jumaat yang penuh barakah ini ada pelbagai pengisian menarik yang telah pun disediakan
disediakan oleh penerbit kami hari ini. Yang mana hari ini seperti biasa, setiap hari Jumaat kita akan berkongsi pelbagai kisah dan juga ragam berkaitan hikayat perkahwinan. Tapi ada juga di sesetengah tempat yang hari ini telah pun bermula cuti sekolah. Dan kalau cakap tentang cuti sekolah ini, maka bermulalah juga musim kenduri kedara, termasuklah musim perkahwinan. Cakap tentang perkahwinan dan juga pernikahan ni, antara barangan yang penting yang kebiasaannya dititik beratkan dalam sesuatu majlis pernikahan, pertunangan ataupun perkahwinan, pastinya hantaran. Kami nak kongsikan kepada anda antara dimensi baharu gubahan hantaran yang disorokkan. Apa kata kita saksikan bingkisan hidden hantaran yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Silakan. Konsep hidden hantaran pernah diguna pakai oleh masyarakat Melayu zaman dahulu. Kini ia kembali menular. Nur Syafinas Muhammad Hanif, 25 tahun, mula membuat hidden hantaran sejak setahun yang lalu. Dia beranggapan konsep ini sangat ringkas dan minimalis, namun tetap elegan serta tampak mewah. Saya start buat hidden hantaran ni sejak tahun lepas sebenarnya, Mei. Sebab saya rasa yang tu satu trend yang cantik dan saya berminatlah dengan trend tersebut. Bila mula-mula saya nak buat tu memang tak ramai yang buat hidden hantaran time tu. So saya think it's a special thing yang saya nak mulakan dan start trend yang baru. Hidden hantaran berbeza daripada hantaran konvensional. Konsepnya menjadikan barangan hantaran sebagai rahsia dengan membalutnya. Jika zaman dahulu, kain batik seringkali digunakan sebagai balutan, namun kini ia dipelbagaikan. Ada barang kat dalam, tapi dia depends kepada certain individu. Diorang request sebab kalau dah tak nampak tu, nak letak pun boleh, tak letak pun boleh, tapi kebanyakannya memang akan letak barang kat dalam. Baru special kan, nak buka macam hadiah. Terdapat beberapa jenis ikatan yang dihasilkan oleh Syafinas. Antaranya ialah ikatan sanggul dan juga ikatan ribbon. Dia sangat menitik beratkan kepuasan pelanggan dan bakal pengantin boleh memilih sendiri warna dan dekorasi mengikut citarasa. Sebenarnya nak kata susah tu tak ada, diikut kepada kreativiti orang tu tersendiri. Kalau the more decoration kalau dia orang nak, lagi cantiklah hantaran tu. Selain hantaran, Syafinas juga menyediakan gubahan sirih junjung. Mengikut adat rasa Melayu, sirih junjung adalah perkara yang wajib dalam setiap majlis pertunangan atau perkahwinan. Selain menjadi penyeri dan juga pelengkap majlis, ia membawa maksud tersirat. Sifat sirih itu memang main lah. Kalau tanpa sirih itu memang tak cantik lah hantaran yang lain kan. Sebab dia macam kepala. Yang lain tu sebagai pengiring je. So bila kita bawa tapak sirih tu, dia istimewa. Macam kahwin. Jadikan benda tu cantik. Orang kata tapak sirih ni dia melambangkan asam garam kehidupan. Hasil perbincangan dengan pelanggan, Syafinas akan cuba sebaik mungkin untuk merealisasikan dekorasi hantaran yang diimpikan. Itu dia antara inspirasi yang boleh kita guna pakai bagi anda yang masih lagi membuat persiapan untuk menyambut hari bahagia nanti, insya-Allah. Okey, baiklah, sebelum nak kongsikan tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, ada sesuatu juga yang nak dikongsikan daripada Serai Emas. Kita bersama dengan Marlinda Jasriza untuk ketahui apakah yang bakal dikongsikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton wanita hari ini. Salam Jumaat dan salam penuh doa yang baik-baik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bawakan lagi rangkaian produk Serai Emas jenama yang dipercayai Malaysia, rakyat penduduk Malaysia selama 15 tahun ini, iaitu pertamanya produk yang saya ingin bawa adalah kurma Hidayah Plus dan keduanya adalah sidara rahsia kesihatan dalaman wanita. Jadi pertamanya kurma Hidayah Plus ni seperti yang sedia maklum adalah gabungan 6 nutrisi tambahan, iaitu kita ada kurma, madu, kismis, buah tin, buah delima dan juga buah goji. Jadi ke-6 bahan ni pastinya mempunyai khasiat dan juga keberkesanan, kelebihan yang sangat bagus untuk dalaman kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang tentunya kepada anak-anak kita yang kita sangat concern sekarang ni pelbagai masalah kesihatan. Jadi rangkaian produk kurma Hidayah Plus ni mempunyai kurma yang baik untuk penghadaman, memberi tenaga dan bagus juga untuk madu yang kita tahu setiap ibu bapa juga mengamalkannya untuk kata melancarkan kata sakit
tekak dan sebagainya, dan juga kismis yang bagus untuk minda anak-anak kita sebagai kudapan harian. Dan kurma Hidayah Plus ni telah berstatus sebagai ubatan tradisional dan boleh didapati di seluruh farmasi outlet Caring, dan anda boleh dapatkan juga melalui kami. Dan keduanya saya nak bawakan produk Sidara, di mana produk Sidara ni adalah gabungan 6 nutrisi tambahan, di mana nutrisi tambahan ni sangat sinonim dengan kaum badan kita iaitu wanita, di mana Sidara ni menempatkan majakani, kacik Fatimah, akar serapat, buah pinang, kunyit dan juga halia. Jadi keenam bahan ni kalau diamalkan sesuai, diamalkan semasa berpantang, wanita yang punya tidak kestabilan hormon dan juga dan juga pelbagai lagi masalah dalam rumah wanita ni, terutamanya 3 bahan utama itu akar serapat, kunyit dan juga manjakani. Jadi nak dapatkan harga istimewa hari ini, saya nak berikan kepada wanita hari ini saja, iaitu mana-mana produk rangkaian produk Serai Emas ni mendapat potongan sebanyak 10% dan bersama dengan limited edition iaitu lotion terapi anggun dalam saiz yang cukup affordable dan boleh diamalkan dan boleh dibawa ke mana-mana. Dan jangan lupa untuk dapatkan hanya melalui CSQ, dan anda boleh terus ke talian tertera di kaca TV anda sekarang. InsyaAllah Serai Emas akan menjanjikan produk yang terbaik untuk anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia tadi daripada Serai Emas. Baiklah, berbalik kepada topik kita pada hari ini, hari Jumaat. Seperti biasa, mungkin ramai juga dalam kalangan anda ketika ini yang ternanti-nantikan ataupun mungkin dah tahu dah apakah agaknya antara topik yang kita bakal bawakan pada hari ini. Kalau kita cakap tentang lumrah kita sebagai manusia di dunia ini, kita ini bukan dihidupkan secara kebetulan, malahan kita dijadikan dengan tujuan. Kalau kita cakap tentang tujuan dan juga komunikasi serta hubungan dalam hubungan rumah tangga ini pula, komunikasi ini merupakan kunci utama dalam mengharmonikan sesebuah hubungan. Kalau cakap tentang keharmonian rumah tangga ini, pastinya perlu sesekali ada gurauan dalam komunikasi dan juga gurauan dalam hubungan itu sendiri. Tapi bagaimana pula sebenarnya kadang-kala gurauan ini dapat menjadi pemulih kepada jiwa isteri, tapi ada juga yang berpendapat bahawa kalau suami ni asyik kerap bergurau sahaja, tidak ada sesuatu perkara yang serius dalam rumah tangga, itu juga boleh menghancurkan rumah tangga. Yang mana satu yang benar sebenarnya? Adakah benar gurauan suami pemulih jiwa isteri? Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda di Wanita hari ini. Kalau anda bersetuju ataupun tidak, ataupun mungkin anda ada sebarang komen ataupun pengalaman-pengalaman istimewa yang menarik, yang lucu, yang ingin anda kongsikan bersama kami, apa kata terus kongsikan di www.facebook.com/WHITV3. InsyaAllah jika berkesempatan kami akan bacakan, tapi kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Rancak perbualan saya bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Sebelum kita bermula lagi, yang hari ini kita nak kongsikan tentang topik kita yang telah pun diwar-warkan awal tadi, iaitu tentang gurauan suami pemulih jiwa isteri. Amboi, macam ubat pula ya. Okey, hari ini kita nak kongsikan topik kita ini bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio. Saya nak perkenalkan di sebelah saya dahulu, selalu dekat depan. Hari ini kita bawa masuk dalam set. Kita bersama dengan Maria Zuraida Zahari, isteri kepada Acong. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Sihat Sihat. Dah pulih dah jiwa hari ni? Macam dalam pemulihan pula ya. Okey, kita juga bersama dengan Encik Fazli. Apa khabar Cik Fazli? Alhamdulillah sihat. Selaku penundi motivasi kita hari ini, yang saya kalau tengok Cik Fazli sentiasa sihat, sentiasa bertenaga, senyum manis je Cik Fazli. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak cakap tentang gurauan. Gurauan juga tadi tu. Kalau kita cakap tentang gurauan ini mungkin merupakan satu keperluan juga dalam kehidupan kita. Kalaulah hari-hari ini kita terlalu serius sangat, mungkin hidup kita tu mendatar je, monotonous. Tak ada yang menariknya. Tetapi bila bercakap tentang gurauan ini dalam hubungan rumah tangga, sejauh mana sebenarnya ia boleh terjemahkan ataupun diklasifikasikan dalam konteks komunikasi dalam hubungan rumah tangga, Cik Fazli? Ya, Fiza, terima kasih. Keluarga adalah satu institusi. Institusi itu perlu diurus. Kadang-kadang bila kita mengurus keluarga ni, ada banyak benda yang kadang-kadang jadi stres kan, penat dan banyak kena fikir. Kadang nak kira jumlah bil air, bil elektrik, bil apa macam-macam bil kat rumah tu pun matematik dulu tak berapa bagus kan, nak kata kereta dah habis bateri. Tapi saya matematik tak bagus, tapi kira duit pandai. Kira duit pandai. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu kan jadi stres lah kan. Jadi bila kita berbuat suami isteri ni asyik benda yang stres saja kan, yang buat pening saja, boleh jadi perbualan itu hilang kemanisan dia kan. Jadi apa kita boleh buat?
Sebab itulah dalam perhubungan suami isteri, interaksi suami isteri perlu ada dia punya warna-warni dia. Itulah gurauan tu. Okey, warna-warni sebagai gurauan. Kalau kita nak tanya kepada Achong, semua penonton tahu bahawa Achong ni bukan sahaja dikenali sebagai seorang penyanyi yang bersuara merdu, boleh juga berlakon, tetapi banyak menghabiskan masa untuk menghiburkan orang sebagai pelawak juga kan. Adakah karakter yang dibawa di hadapan orang ini juga antara karakter yang memang diguna pakai dalam hubungan rumah tangga, Achong? Okey, sebenarnya Dia serius dah? saya kat rumah jarang saya melawak dengan wife. Pasal dia tahu saya kat luar memang saya ni public lah, public punya lah. Kat rumah saya sedikit serius. Okey. Dan saya melawak sekala-sekala. Selalunya yang melawak dia. Okey. Kantoi. Kadang-kadang bila saya cakap, lepas tu dia bagi pump. Macam lain. Dia lagi kelakar pada aku sekarang ni. Saya dah risau. Sekarang saya dah masukkan nama dia lah untuk ada apa-apa. Tandingan ke apa untuk kelakar dia dah jadi kelakar sekarang. Okey. Cuma orang cakap sebagai suami saya tak praktikkan macam kita berlawak je kat rumah. Takut macam Fiza cakap. Kadang bila kita serius pun dia anggap lelaki aku ni gurau ni. Padahal kita cakap serius. Okey. So saya praktikkan macam benda serius saya serius. Takut hilangnya rasa hormat. Yes. Okey. Alright, ini nak tanya kepada Maria sendirilah sebab selalu orang melihat karakter Achong di luar ni, kalau tengok Achong dia nak gelak. Tadi dia datang masuk bilik makeup pun kita nak gelak. Okey. Kita belum start pun nak gelak. Tapi bagaimana Maria sendiri melihat Achong ini sebagai seorang suami? Bagaimana Achong dapat membahagikan karakter diri tu dekat luar sebagai seorang pelawak, dekat rumah bagaimana dia dapat orang kata membantu mengharmonikan rumah tangga? Wow. Okey, kalau dekat rumah memang Achong jaranglah berlawak dengan isteri dia kan. Tapi saya lagi suka dia natural. Maksudnya tak terlampau lawak sangat. Nanti macam bila terlampau lawak sangat pun macam boring juga. Dia semua benda nak buat lawak pun tak best serius kan? Yes. Jadi kalau kat rumah saya lagi suka dia natural. Maksudnya tak lawak sangat, tak serius dan tak baran. Macam itulah. Biasa selalu kat rumah saya selalu gurau dengan dia. Macam mana? Macam tadi Achong pun cakap kan, Maria sendiri macam pandai buat lawak kan. Tengok, cakap pun nak gelak. Apa sebenarnya yang membuatkan Maria rasa macam Maria pula perlu mengambil tanggungjawab untuk menghiburkan Achong kat rumah? Okey, saya tak pandai nyanyi. Kadang-kadang saya tengok senyap dia sibuk dengan telefon ke tengok TV. Kerana saya saja nyanyi, nanti dia tanya, "Yang, you nyanyi?" "Ya, nyanyi." Sebab saya tak pandai nyanyi. Jadi bila dia dengar suara buruk siapa tu? Isteri dia lah yang nyanyi tu. Okey, ini bukan saja suami yang memulihkan jiwa isteri, tapi bagaimana komunikasi dua hala ini juga dapat membantu untuk mengharmonikan rumah tangga. Cik Fazli, kalau kita cakap tentang gurauan ini, kita bercakap tentang lidah kita. Kita bercakap ataupun lidah kita ni harus selalu dijaga. Begitu juga dengan gurauan. Gurauan itu yang sederhana, sedikit-sedikit mungkin dapat menghidupkan suasana, tapi gurauan yang berlebihan, metaforanya macam garam. Kalau kita makan garam berlebihan, boleh menyebabkan pelbagai kesakitan kan. Jadi bagaimana gurauan ini boleh diminimalkan ataupun batasan gurauan? Optimize lah. Optimum. Lawak optimum. Batasan gurauan dalam hubungan rumah tangga itu. Memang ada kajian oleh seorang profesor bernama Glenn Westfield. Dia buat kajian terhadap 3,000 couples. Dia kata dia mendapati pasangan yang ada elemen gurauan dan humor, mereka dilaporkan mempunyai kadar kegembiraan dan satisfaction yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak ada gurauan di dalam rumah tangga. Tetapi ada satu kajian yang menarik, ini lebih nak kena cerita panjang sikit. Silakan. Namanya Catherine Bradbury. Dia buat kajian terhadap 60 pasangan yang baru kahwin dan apabila mereka baru kahwin, mereka dibawa ke bilik untuk mereka berinteraksi lah. Dan semasa mereka diminta untuk berbincang mengenai satu masalah. Dan semasa perbincangan tersebut, pengkaji akan melihat bahawa banyak lawak yang dikeluarkan, gurauan dalam perbincangan serius. Dan sebelum itu mereka juga mengkaji di kalangan 60 pasangan ini yang mana mempunyai kadar stres kehidupan yang tinggi. Apabila mereka menemui semula selepas 6 bulan, mereka buat kajian semula, 16 bulan, mereka buat kajian semula, mereka mendapati mereka mempunyai stres kehidupan yang tinggi apabila suami banyak
melawak dan bergurau, Okey. maka kadar divorce lebih tinggi. Oh, bermakna kajian tersebut mengatakan bahawa kalau suami lebih banyak melawak, kadar perceraian lebih tinggi. Jikalau dalam keadaan stres. Oh, kalau isteri tengah stres, suami melawak. Ya, kalau Okey. dalam keadaan begini, keadaan keluarga itu dia punya tekanan tinggi. Kehidupan, tekanan hidup tinggi. Kalau keluarga itu ada tekanan hidup yang tinggi dan suami asyik melawak je, maka ada kemungkinan untuk bercerai itu, berpisah itu lebih tinggi. Okay. Kerana apa? Dalam kajian ini mendapati suami menggunakan gurauan berbeza dengan isteri. Isteri bergurau untuk mewujudkan suasana yang baik untuk perbincangan. Macam tadi tu. Ya. Ada bergurau tu, ada suasana dan mari kita discuss masalah. Okey. Lelaki bergurau untuk menghindarkan perbincangan masalah. Okey. Tu bincang tu dia pun buat lawak kan. Jadi dia kata dah lah tak bincang dah sebab lawak tadi bagus sangat kan. Jadi suami dan isteri menggunakan gurauan untuk fungsi yang berbeza. Jadi kita boleh fahamlah dalam kajian ini kalau suasana kehidupan rumah tangga itu banyak stresnya, tekanannya dan mungkin isteri nak bincang, suami pula asyik mengelak dengan lawak-lawak itu, maka dia tak selesai masalah. Jadi isteri pula bergurau untuk wujudkan suasana. Okay. Suami bergurau untuk elakkan berbincang masalah itu juga. Mungkin kalau suami itu terlalu kelakar ataupun terlalu orang kata banyak sangat lawak, mungkin dianggap langsung tak ada serius ataupun tak ada ketegasan dalam sesuatu perkara itu. Begitu ke Cik Ya, Fazli? sebab lelaki kan perlu tunjukkan rasa tanggungjawab, memecahkan masalah untuk membuat keputusan. Okey. Mungkin Acong nak komen sikit. Acong setuju tak dalam situasi nak lawak tu boleh, tapi kadang-kadang kita sebagai seorang suami kan perlu sebagai ketua keluarga, tempat rujukan kepada isteri dan juga anak-anak, mungkin perlu ada batasannya dalam membuat lawak hubungan rumah tangga ini. Macam saya cakap tadi, sebenarnya kita memang ketua keluarga lelaki-lelaki sebagai suami. Bila kita sentiasa berlawak je kat rumah, memang untuk saya memang satu rumah tu dengan anak, kalau kat rumah tu ada anak, ada mak, ada nenek ke apa kan, semua mungkin akan macam pandang apa yang kita buat tu semua lawak, tak ada yang serius. Okay. So better orang kata hadkan lawak tu kat rumah. Bezakan ikut ke situasi dan keadaan. Okey. Alright. Okey, sebelum nak tanya kepada Maria soalan yang selepas ini, kita juga nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini yang sempat juga dirakamkan oleh rakan kita Ainul Fatihah. Silakan. Benda tu boleh jadi pemecah suasana tau. Kadang-kadang relationship tengah terlalu serius atau terlalu stres ataupun tense, tapi bila ada elemen gurauan kat dalam relationship tu, dia menjadi macam orang kata distress, dia jadi macam happy. Kadang-kadang kita ingat balik momen-momen yang best lah bila orang kata ada gurauan dalam relationship. Gurau pasal orang kata berat badan, dulu kurus sekarang dah naik, and then lepas tu kadang-kadang usik-mengusik pasal tak berapa nak cantik mungkin hari ni, dan bila keluar nampak ada orang lagi cantik, sometimes gurau-gurau macam tu, kahwin 2, kahwin 3, that's quite normal lah. Mengatasi kemurungan dalam keluarga, kita haruslah ceria dan selalulah berjenaka dengan isteri supaya isteri sentiasa sayang dengan suami. Walaupun isteri di rumah membuat macam-macam kerja di rumah, bila suami balik gurau-gurau isteri rasa happy. Itu salah satu cara untuk membahagiakan keluarga. Kadang-kadang kita gurau, kita beli dia sama ada dia masak ataupun orang bagi. Sometimes tu kata let's say bangun tidur kan, cakap baru bangun tidur je terus puji kononnya lah, cantik ni hari ni, dalam hati nak apa-apa ke, tapi actually sejuk juga hati. Walaupun tahu dia gurau kan, suami isteri bekerja kan, jadi kita selalu stres. Gurauan tu actually boleh menenangkan kalau ada ketegangan dalam rumah tangga kan. So perlulah. Dia bergantung juga gurauan macam mana. Kalau macam gurauan yang buat lagi stres pun ada, gurauan yang buat dia rasa happy pun ada. Kalau suami tak bergurau, menyenangkan hati isteri, siapa lagi kan? Setuju. Sebab kalau tak, hidup ni bosan. Kalau tak ada gurauan tu senyap je. So ada bunyi burung pun kita dengar kan. So boring lah. So you need that gurauan untuk meng-sparkkan relationship. Yes. Life is much more fun when there's jokes lah. Itu
itu dia, ada pelbagai pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana yang ada setuju, ada juga yang kurang setuju tentang apa yang kita katakan tadi, dan ada juga lirik-lirik lagu Gurauan berkasih. Lagi apa tadi? Usik mengusik, macam-macam ada. Oh, ini tadi lagu ni. Okey, nak tanya kepada Maria pula. Kalau macam kita lihat, Maria pun dah kongsikan, Achong sendiri dah katakan yang kalau walaupun orang melihat Achong ini seorang yang suka menghiburkan ataupun pelawak di luar, tapi dekat rumah Achong memang lebih memilih untuk lebih serius. Tapi kalau sesekali Achong buat lawak kat rumah tu, bagaimana keadaan ataupun situasinya, Maria? Saya gelak besar sebab dia jarang buat lawak dengan isteri dia. Kadang-kadang tak kisahlah walaupun benda tu kecil, dia buat lawak, hati saya gelak macam non-stop lah. Bila dia gelak besar macam tu, saya akan cakap, Yang, gelak dia macam kena rogol je. Suami rogol isteri. Dia punya gelak kau. Okey. Dia memang macam tu. Okey, Cik Fazli, kalau kita cakap tentang komunikasi ini, gurauan ini, kadang-kadang gurauan ini mungkin dianggap sebagai satu perkara yang kurang serius, yang mungkin satu perkara yang jarang-jarang dibincangkan dan juga diperkatakan. Sebab kalau cakap tentang hubungan rumah tangga tu, mesti kena ada komunikasi dua hala, komunikasi yang serius dan sebagainya. Tapi bagaimana kita lihat kepentingan dan juga keperluan gurauan ini sedikit sebanyak dapat mengharmonikan hubungan rumah tangga? Ya, sudah tentu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan hubungan dengan para isteri beliau, baginda, sungguh indah, harmoni, suasananya berwarna-warni. Ada satu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dia suatu ketika pernah berlari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dan di hujungnya Aisyah menang. Lepas tu Aisyah berkata, sehingga lama kemudian aku menjadi semakin gemuk dan aku berlumba sekali, jangan terasa mana-mana, dan aku berlumba sekali lagi dan Rasulullah mengalahkan aku. Maka bila Rasulullah menang, Rasulullah kata apa? Aisyah, ingat tak dulu saya kalah, ini kita seri sekarang. Maksudnya diungkit benda untuk menceriakan suasana. Gurauan-gurauan sebegitu. Gurauan begitu. Tapi kadang-kadang ada juga dalam hubungan rumah tangga kan, Cik Fazli, gurauan-gurauan yang tak masuk akal. Gurauan-gurauan yang mungkin sehingga menyebabkan isteri berkecil hati dan sebagainya. Contohnya sebagai gurauan baru-baru ini tular di media sosial, bagaimana seorang suami itu membuat video, sebenarnya gurauan, meminta izin dan memberitahu kepada isterinya bahawa dia akan berkahwin seorang lagi, sehingga isteri itu menangis-nangis dalam kereta. Jadi adakah gurauan sebegitu sebenarnya boleh diguna pakai ataupun itu boleh kita kategorikan sebagai gurauan yang bukan memulihkan jiwa isteri tapi menaikkan darah isteri? Macam mana Cik Fazli? Bila kita bergurau, kita kena ingat gurau ni nak happykan orang lain, bukan happykan kita. Kan? Tapi kadang-kadang itulah, kadang kita dah dibiasakan kanak-kanak kita usik kanak-kanak sampai menangis, kita happy dia menangis. Kita dah biasa macam tu kan. Sepatutnya gurauan tu janganlah sampai orang sedih, kecewa, menangis. Itu prank namanya. Prank yang melampau, yang menyebabkan orang rasa terganggu jiwanya. Islam bukan begitu. Gurauan Islam, orang yang digurau itu rasa gembira. Jangan kita gurau, kita yang happy, dia yang sedih. Itu bukan gurauan, itu mengenakan orang lain dan dia tidak elok. Okey. Mungkin Achong boleh komen sikit tentang perkara ini. Kalau macam Achong sini sebagai seorang orang yang biasa menghiburkan orang sebagai pelawak, kadang-kadang memang sukar juga kan untuk kita cari kadang-kadang punchline dan sebagainya. Bagaimana nak memastikan bahawa keadaan itu adalah keadaan yang seimbang, ada timbang taranya. Bukan kita saja yang gembira tapi kita dapat menggembirakan orang lain. Selalunya bila saya ni saya, kalau saya on stage ke apa kan, kalau diundang untuk menyanyi, bukan sekadar saya naik untuk menyanyi saja. Saya akan tengok crowd dulu. Tengok crowd macam mana, adakah crowd ni bergambar ataupun crowd yang happy. Contoh crowd bergambar, kita naik, kita bagi salam, kita nyanyi semua. Dah habis lagu pun gambar ya. Yang tu crowd bergambar. Okey, tak ada respon. Ya, tak ada respon. Untuk saya tu, hari ni crowd bergambar ni. Maknanya sebelum saya naik, artis lain dah perform dulu. Saya tengok crowd, masih bergambar ni. Tengok dia dah habis, bergambar lagi. So saya akan naik, saya tak teruskan menyanyi, saya akan buat lawak dulu. Kalau selagi dia tak tahu ke apa, setiap bergambar, saya turun stage, saya kacau sampai semua orang dah tak bergambar, baru saya naik atas nyanyi. Bila dah habis ni, baru orang gelak, tepuk tangan.
Saya gunakan benda itulah. Orang kata kadang-kadang gurauan ini juga secara tak langsung usik mengusik ni boleh menjadi orang kata break the ice session atau macam mana kita nak orang nak start memulakan perhubungan ataupun pertuturan itu sendiri kan. Okey. Tapi macam bagi Maria sendiri, kalau dari segi memulihkan jiwa dan keharmonian rumah tangga tu, apa antara sebenarnya perkara-perkara yang kebiasaannya dilakukan oleh Achong untuk Maria sendiri? Kalau mungkin ada tersalah kata ke, perselisihan faham ke, apa yang kebiasaan yang dilakukan oleh Achong? Maknanya dia nak pujuk saya balik. Nanti dia akan macam buat sesuatu lah, buat air ke kat saya nanti. Ya, I dah buat air kat you. Tu dia nak mengujuk lah tu. Biasanya isteri dia macam tak yang buat sendiri ke apa kan. Tapi Achong macam ada air yang minum. Dia akan offer benda yang saya suka. Macam tak kisahlah kadang macam contoh kata saya suka makan roti. Sekejap lagi kita keluar pergi makan roti canai. Semalam tak cakap dengan saya. Macam tu. Hari ni ajak pergi. Maknanya dia nak memulihkan balik keadaan tu kan. Tapi memang jarang-jarang ke kalau Achong dalam keadaan bergaduh ke dan sebagainya, jarang-jarang ke Achong melawak. Jadi kacang pula. Achong melawak. Tapi lebih memujuklah. Ada juga kadang-kadang tu, tapi macam macam mana sebab yalah berdua je kan, dia takkanlah dia nak buat lawak yang besar kan. Dia macam usik-musik lah, sikit-sikit lah, comel-comel macam tu. Maria, bagaimana Maria melihat apabila suami ini suka bergurau, sesekali bergurau, ia secara tak langsung dapat memberi keharmonian dan juga dapat memulihkan jiwa Maria sendiri sebagai seorang isteri? Yalah, kita macam rasa relax lah. Lepas tu lagi open lah nak bercakap dengan suami kan. Tak boring. Tak boring. Kadang-kadang dia macam ada je lah dia nak mengacau tapi tak kerap, tapi ada. Jadi hubungan rumah tangga tu pun sentiasa ceria. Mungkin sedikit di penghujung perbincangan ini Achong juga boleh kongsikanlah bagaimana sebenarnya sebagai seorang suami ini dalam masa yang sama menjadi ketua keluarga, tidak terlalu serius tapi ada nada-nada gembira untuk kita mengharmonikan hubungan suami dan isteri. Ya. Berapa tahun dah kita kahwin? Nak masuk 8. Nak masuk 8 tahun. Nasib baik ingat. Okey, ini sedikitlah nasihat untuk yang mungkin yang baru kahwin. Okey, kalau rasa diri tu seorang yang funny ke apa kan, happy go lucky. So kalau boleh bila dah kahwin tu bataskan gurauan tu, sebab macam saya cakap tadi, kalau selalu sangat hari-hari tu bergurau, so nanti orang ramai akan confuse. Laki aku ni serius ke, berlawak ke, apa ke. So kena ada hadkan benda tu. Kena sesuai padankan mengikut situasi. Rumusan ringkas daripada Cik Fazli sendiri. Tip bergurau, G, geli hati. Pastikan geli hati. U, usik-usik. Yang ketiga, relax dan respon. Yang keempat, A, atasi ego. So ada kajian ni. Ada satu kajian, dia ada istilah dia panggil galotofobia. Galotofobia adalah orang yang takut digelakkan. Kajian mendapati orang yang galotofobia dia tinggi, satisfaction marriage rendah. Dan satu lagi galotofobia, orang yang suka ditertawakan. Orang yang galotofobia tinggi, orang yang suka, ya tak kisah. Dia enjoy diketawa dia. Wanita begini ialah orang yang lebih atraktif dan satisfaction keluarga lebih baik. Dan you usah berlebih dalam gurauan. Kita kena ingat GURA. Geli hati, usik, relax, atasi ego dan usah berlebih. Usah berlebihan tu yang paling penting. Apa-apa pun kita kena sentiasa bersederhana. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli, kepada Achong dan juga Maria yang hari ini berkongsi tips rumah tangga, berkongsi pelbagai informasi-informasi yang berguna dan juga menarik. Bagaimana caranya untuk kita meminimalkan gurauan dalam hubungan rumah tangga. Bagaimana kita... hujung tadi tu apa Cik Fazli? Usah berlebih-lebih. Usah berlebih-lebihan dalam gurauan itu untuk kita mendapatkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan dalam rumah tangga, insya-Allah. Semoga menjadi manfaat kepada kami di studio dan juga anda di rumah. Kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dalam segmen tajuk yang dinanti-nantikan hari ini kita bersama dengan Datuk Azri Razia. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum kepada seluruh penonton Wanita Hari ini Fiza. Menarik sangat topik hari ini gurauan suami pengikat hati isteri. Tapi sebenarnya Fiza, bukan saja suami perlu bergurau, isteri pun kena pandai gurau dengan suami. Kalau balik rumah penat dan sebagainya, tengok isteri pula tak berseri kan, tak senyum, itu yang lagilah penat nampak. Tapi so far alhamdulillah isteri saya sangat okey Fiza. Alhamdulillah. Dan hari ini Fiza, khusus untuk semua wanita kat luar sana yang nak ambil hati suami Fiza, jangan lupa dapatkan dia Ladies Collagen. Saya kira Ladies Collagen ini merupakan produk yang begitu lama dah dekat pasaran Fiza, dah 10 tahun. Alhamdulillah cukup mendapat sambutan yang hebat, kesan yang luar biasa pengiktirafan halal daripada JAKIM, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia Fiza. Kemudiannya pula Fiza dalam ni pula menggabungkan herba-herba yang terbaik untuk wanita. Ada 24 buah dan herba Fiza. Bukan calang-calang herba yang kita gunakan 6 herba terbaik untuk wanita seperti Puraria Lobata, Puraria Myrfica, Kak Cik Fatimah, Manjakani, Akar Serapat Fiza, Pinang. Dan yang mana Fiza, mengikut kajian herba yang kita gunakan, salah satu bahan yang terbaik kita gunakan dalam ni ialah Puraria Myrfica yang mana Puraria Myrfica ni kita ambil khas kita import khas daripada Thailand, yang mana kita tahu khasiat Puraria Myrfica ni sangat-sangat subur di sana. Sebab apa? Ianya adalah sangat-sangat terbaik. Sebab apa? Pengambilan Puraria Myrfica ni dapat membantu menstabilkan hormon dalaman wanita. Seperti mana kita ketahui wanita dia ada 2 hormon, iaitu estrogen dan juga phytoestrogen yang mana kedua-dua hormon ni sangat-sangat penting Kalau hormon tidak seimbang boleh menyebabkan pelbagai masalah dalam wanita. Kata orang tu, bukan kata orang Fiza, memang kajian yang mana disebabkan oleh hormon tidak seimbang ni menyebabkan kata orang tu penuaan berlaku dengan cepat yang mana kita tengok orang perempuan kadang-kadang Fiza nampak lebih tua daripada usia sebenar. Jadi bila nampak lebih tua daripada usia sebenar, mulalah rasa rendah diri kemudian bentuk badan kurang menawan. Dan salah satu Fiza yang menyebabkan hormon tak seimbang ni juga yang mana kita tengok orang perempuan biasanya umur 30 tahun ke atas akan ada masalah bentuk badan yang menggelebih aset yang mula jatuh. Ini semua adalah disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang Fiza. Dan yang mana pengambilan makanan tambahan seperti Ladies Collagen ini sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Sebab apa Fiza, dalam ni seperti yang saya katakan ada herba-herba terbaik yang mana mengikut kajian Fiza, antara ramuan seperti manjakani sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Yang mana terutamanya bagi wanita yang dah berkahwin. Kita tahu wanita dah berkahwin ni dah beranak pinak, aset dah mula jatuh, kelonggaran dan sebagainya kadang-kadang ada masalah bersama dengan suami Fiza, yang mana yang ingin mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru. Saya sangatlah cadangkan anda untuk mencuba Ladies Collagen, yang mana herba-herba yang terbaik ini kita garap, kita rumuskan yang mana menggunakan hikmat pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Sebab tu Fiza dah lama dekat pasaran, pengguna-pengguna yang amalkan Ladies Collagen ni mereka dapat melihat dan merasai perbezaan seawal botol pertama. Dan paling penting harganya mampu milik RM35 sahaja di toko-toko jamu. Dan Fiza, salah satu lagi bahan yang terkandung dalam adalah seperti Puraria Lobata yang mana Lobata ni sangat-sangat baik untuk kecantikan aset wanita Dan kemudiannya dalam juga turut mengandungi herba yang telah lama diamalkan oleh masyarakat di China, iaitu dongkuai, yang mana dongkuai ni sangat baik untuk melancarkan peredaran dalaman wanita. Saya faham wanita kadang-kadang yang masih muda pun Fiza ada masalah seperti kitaran yang tidak teratur, hormon dan sebagainya yang mana Ladies Collagen ni adalah khusus untuk wanita. Saya kira Fiza, kalau wanita yang belum berkahwin, saya cadangkan 1 sudu dah cukup. Tapi bagi anda yang dah berkahwin, boleh amalkan sehingga 2 kali pengambilan, waktu pagi dan juga waktu malam. Itu dia. Dan paling penting harganya mampu milik RM35 sahaja di toko-toko jamu. Okey, harganya mampu milik. Betul. Tapi ini juga antara yang mungkin menarik ramai perhatian penonton-penonton yang tak sabar nak tahu tentang Orange Stock ini. Orange Stock ni Fiza, kalau kita dalaman untuk perempuan amalkan Ladies Collagen, khusus untuk kata orang tu mengekalkan bentuk badan yang menawan, lelaki dan wanita, boleh amalkan Orange Stock. Sebab apa kita formulasikan Orange Stock ni? Formulasi Orange Stock ni sangat-sangat terbaik. Sebab apa? Ianya adalah formulasi serat larut Fiza. Bila bancuh tak berketul, yang pertama sekali dapat membantu memberi rasa kenyang. Yang keduanya Fiza, bila kita amalkan lepas makan, segala kata orang tu, kita kadang-kadang kita makan berlebihan Fiza. Jadi segala makanan yang kita ambil tu akan keluar, akan lawas, dan paling penting dapat membantu mengekalkan bentuk badan anda dengan ideal, yang mana harga Orange Stocks ni hanyalah RM35, formulasi tanpa gula. Dengan pembelian Orange Stocks ni anda akan mendapat shaker secara percuma. Dan istimewanya menggunakan formulasi inulin Fiza, inulin yang sangat larut. Gas ini akan bogen dapat membantu juga memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Jadi anda kena cuba untuk kata orang tu bentuk badan yang lebih menawan. Dan produk terakhir hari ini Fiza saya bawakan itu Platinum Drink. Semua sedia maklum Platinum Drink ni cukup sinonim dengan V-Asia Fiza. Kalau ke kedai-kedai jamu saya kira produk V-Asia ni memang ada di mana-mana di seluruh toko jamu, dijual secara online Fiza. Dan alhamdulillah dengan keadaan sekarang ni saya lihat yang mana tahap perjalanan Platinum Drink ni begitu menggalakkan Fiza. Sebab apa?
semua orang cukup conscious mengenai kesihatan, yang mana kita ketahui penyakit-penyakit berjangkit yang cukup berbahaya membimbangkan, Fiza, yang mana masa inilah kita perlu jaga kesihatan, perlu kuatkan sistem imunisasi tubuh badan, dan kita perlu ada satu makanan tambahan sebagai benteng untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya. Saya kira makanan dalam platinum drink ni seperti buah makuberry sangat-sangat tinggi dengan khasiat antioksidan, sangat-sangat baik untuk tubuh badan dalaman anda, yang mana buah makuberry ni dapat membantu mencegah radikal bebas, mencegah penyakit-penyakit berbahaya. Dalam masa sama juga, Fiza, dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda, yang mana, Fiza, harganya hanyalah rendah RM99 sahaja, dan cara pengambilan yang mudah, 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan. Dan sebenarnya, Fiza, platinum drink ini sesuai untuk semua peringkat umur, lelaki, wanita yang dah berusia yang inginkan tenaga tambahan, Fiza. Kalau kadang-kadang kita tengok mak ayah kita kurang bertenaga, Fiza, keadaan kurang baik, jadi anda boleh hadiahkan platinum drink ni, beli untuk mereka, Fiza, insyaAllah dengan pengambilan teratur. Anda dapat lihat perbezaan yang begitu baik sekali. Sebab apa platinum drink ni mengandungi sumber vitamin dan juga nutrisi yang sangat-sangat baik untuk tubuh badan anda. Dan paling penting, Fiza, amalkan secara teratur, insyaAllah anda dapat lihat kesan yang begitu ketara sekali kepada kebaikan kesihatan tubuh badan anda. Dan secara ringkasnya, Fiza, untuk dalaman wanita, jangan lupa dapatkan Ladies Collagen yang hanya berharga RM35. Untuk bentuk badan yang menawan, Fiza, Orange Stock RM35. Dan juga untuk kesihatan yang menyeluruh, jangan lupa dapatkan Platinum Drink yang hanya berharga RM99 sahaja. Jadi, Fiza, kalau ke kedai-kedai jamu, apa dia? Pastikan Viasia baru beli. Sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Fiza, produk-produk Viasia boleh didapati di toko-toko jamu murah berak ataupun secara online di Shopee, di Lazada dan juga di jombai.my dan kami juga mengalu-alukan anda berminat untuk menjadi ejen kami dengan modal hanya serendah RM350 sahaja, Fiza. Itu dia. Baiklah, terima kasih. Banyak-banyak kita ucapkan kepada Dato' Azrul di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada Viasia ini yang harganya mampu milik, insya-Allah. Jadi jika anda ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama kami hingga hujung siaran ini. Ada sesuatu yang nak kami kongsikan kepada anda semua, khususnya bagi penonton-penonton setia TV9. Bermula 1 April ini, saluran 119 TV9 akan bertukar kepada saluran 149. Jadi letakkan dalam nota anda dekat telefon tu bahawa saluran 119 TV9 akan ditukarkan ke saluran 149. Adik-adik tengok tak? TV9? Tengok okey, cepat jawab. Okey. Okey, kita bersama dengan kumpulan Darwish sekali lagi. Okey, perkenalkan diri anda. Faiz? Saya dulu Nama saya Faiz. Okey, kemudian? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin. Okey, waalaikumsalam. Okey, Faiz dan Amin ni sebenarnya telah pun bersama-sama dalam kumpulan Darwish ni daripada tahun 2012 sampailah ke tahun 2020. Dah 8 tahun tu kan? Okey, dan hari ini datang ke Wanita Hari ini untuk kongsikan tentang single kedua Safia. Ni teman wanita siapa? Okey, kita kongsikan kisah Safia. Amin. Safia ni dia sama seperti Serikandi Sumayyah kan. Kalau nak tahu lebih lanjut Safiyah ni, saya cerita sikitnya. Silakan. Safiyah binti Abdul Muttalib. Dia ada dua dalam sejarah Nabi, dia ada dua Safiyah. Satu Safiyah binti Huyai, satu lagi Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa Safiyah binti Abdul Muttalib ni? Dia merupakan ibu saudara kepada Nabi. Dan dia merupakan kakak kepada Sayyidina Hamzah. Maknanya dalam perang Uhud tu dia adalah orang yang pertama, muslimah pertama yang menghunus pedang kepada musuh Islam. Dia sangat berani. Dan peranan dia dalam medan perang Uhud tu adalah membantu sahabiah yang sedang berperang, membaluti luka, gosok pedang dan sebagainya. Tapi ada kisahlah pasal dia dapat tahu yang abang dia ni pada ketika perang Uhud tu dirobek hati jantungnya tu. Dia dapat tahu abang dia ni dah tak ada, tapi dia tak kisah sebab pengorbanan abang dia tu adalah demi untuk Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mungkin siapa yang mencipta ataupun adaptasi kisah ini? Jadi siapa yang tersentuh ataupun tercetusnya untuk menjadikan Safiah ini dalam naskah lagu? Okey, penulis lirik lagu ni kita dapat lirik dulu. Penulis lirik dia bukan calon-calon orang, Ustaz Paharul. Ustaz Paharul ni juga menulis lirik lagu Sumayyah. Lagu Sumayyah, Suci Sekeping Hati, lagu-lagu legend Ustaz Paharul. Kemudian lepas dah dapat lirik barulah kita masukkan melodi. Melodi adalah dari Frizdan. Frizdan ni pula dia punya lagu pernah menang anugerah
AIM. Okey, bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Dan sebenarnya untuk pengetahuan dan juga makluman penonton-penonton wanita hari ini, klip video yang kita tunjukkan di kaca TV sekarang ini juga telah pun mendapat 730,000 capaian penonton. Jadi tahniah kita ucapkan. Jadi mungkin nak kongsikan apakah perancangan seterusnya untuk kumpulan Darwish ini? InsyaAllah akan datang ni kita akan ada plan lah. Tapi dalam masa yang panjang ni kita nak promosikan dulu lagu ni. Betul. Sehingga semua orang rakyat Malaysia ataupun luar Malaysia tahu dan lebih kenal siapa tu Sayyidatina Safiyah. Kalau nak tahu kisah dan sejarah dia, dekat YouTube ni dekat bawah ruangan komen tu dah ada orang share dan dia pinkan siapa dia Safiyah binti Abdul Muttalib tu. Okey, sebelum kita dengarkan lagu ni secara ringkasnya, mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana cara untuk penonton-penonton, peminat-peminat kumpulan Darwish ni untuk terus mengikuti perkembangan Darwish. Okey, boleh layari kita punya Instagram lah. Darwish.official. Facebook kita tak aktif pergi tengok. Lepas ni kita aktifkan. Okey. Kita nak doakan selamat maju jaya kepada kumpulan Darwish. Semoga terus berkarya untuk terus menghasilkan lagu-lagu yang terus memberi inspirasi mengenalkan serikandi-serikandi Islam kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga suntikan semangat. Ya, dan di luarnya sebagai suntikan semangat. Terima kasih sekali lagi dan esok kami akan kembali dalam WHI Extra dengan tajuknya Peragaan Fashion Pengantin. Jadi kami tinggalkan anda sekali lagi dengan kumpulan Darwish dengan lagunya Safiyah. Assalamualaikum. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjah berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah nan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. Kelipat pedangmu sungguh menggerunkan, menyambar bagaikan kilat yang memancar. Kemenangan musuh kau calarkan, kau wanita pertama membunuh kesyirikan. Walau di hatimu ada gundah, tapi kau sembunyikan dengan tabah. Melihat jasad Hamzah yang dirobekkan, kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safiyah, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidah berkalung pedang. Oh Safiyah, kaulah citra mujahidah sejati. Gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu